Okey, baik. So, kita masuk pada tutorial yang seterusnya adalah sales record. Okey, sales record. Sales record ni adalah untuk duit masuk lah. Okey, duit jualan. Okey, so kita pergi pada sales record. Okey, dalam pada sales record ni kita ada dua jenis sale. Satu sale form dan juga satu dokumen dan juga stock form. Okey, sale form ni adalah untuk kita key in jualan melalui resit yang kita ada. Okey, buku bil, melalui buku bil. Okey, daripada buku bil yang luar lah, bukan dalam sistem ni punya. Okey, yang anda punya ada buku bil, so kita key in melalui buku bil. Okey, ataupun tak ada buku bil pun boleh kita key in, okey, melalui sale form ni. Okey, cuba kita tengok. Okey, contoh kita tengok, kita klik pada new record. Okey, so dalam sale form ni dan juga stock form ni, ini adalah dia punya interface dia. Okey, bahagian atas ni ada filter dan juga sama juga dengan stock form ada filter, dan juga dalam sale form ni ada list lah. Okey, so dalam list ni masih lagi kosong sebab kita tak ada lagi rekod jualan dalam ni. Okey, so kita pergi pada sale form dan juga kita klik pada new record. Okey, so ini adalah sale form kita. So bila kita key in, okey, so kita tengok pada tepi ni ada star yang ini wajib diisi. Okey, kemudian kita isi ref number berdasarkan kita punya buku bil lah. Kemudian jualan produk contoh. Okey, ataupun nak buat jualan harian pun boleh, macam restoran nak buat jualan harian langsam terus sehari pun boleh, tak ada masalah. Contoh dekat sini 300. Okey, deposit ataupun full payment. Kalau kita tengok dekat sini, sale type kita adalah cash lah. Okey, sebab sekarang ni kita punya jenis jualan ni adalah secara cash. 300 harga jual, dan deposit dan juga bayaran adalah 300. Jadi tiada balance di situ. Jadi kat sini contoh kita buat 100. Okey, dekat sini akan jadi kredit sebab kita ada baki lagi 200. Kita buat dulu deposit 300. Okey, bermakna jualan secara tunai lah. Okey, so kita masukkan bank receive, duit yang masuk dalam bank kita. Okey, 300 ni. Okey, contoh dekat sini kita ambil CIMB lah katakan. So kita pilih, debtor tak boleh pilih, dia automatic. Debtor tak boleh pilih sebab apa? Sebab jualan ni adalah secara cash. Okey, kita dah automatekan dia. Okey, bila cash, debtor tak perlu isi. Bila jualan tu secara kredit, maka debtor ni kita kena wajib pilih. Okey, so kita ambil 300 dulu. Kemudian dekat sale person ni kita boleh masukkanlah nama sale person ni, atau kalau kita nak tambah sale person, kita boleh tambah dekat sini. Okey, nampak, masukkan nama sale person dekat sini, ataupun kalau nak type pun boleh. Nak type dekat sini pun boleh. Harun contohnya. Okey, so bila dah siap kita klik save. Okey, record has been saved. Okey, so kita tengok dekat sini kita dah ada satu list. Okey, satu list jualan kita dekat sini. Alright, so kita tengok pada kita punya, sebab kita nak tengok sistem ni betul ke dia auto. Okey, dia auto kira semuanya. So bila kita klik tutup dekat sini, tak ada rekod. Okey, tak ada rekod, kita klik pada refresh. Nampak, dia dah masuk 300. Okey, dia dah masuk 300 yang kita buat tadi. Okey, kemudian kita tengok pada kita punya accounting report. Okey, kita boleh check kita punya record kita tu, yang kita masukkan tu betul atau tak. Okey, so kalau tengok dekat sini semua okey, bermakna tak ada masalah, rekod kita tu legit. Okey, rekod kita tu betul. Okey, kalau kita ada salah rekod, okey, dia akan jadi no dekat sini. Dia akan jadi no, nanti dia akan bagi tahu kenapa. Kemudian kita tengok pada kita punya cash flow. Cash flow kita ni CIMB ada 300. Okey. Okey, CIMB ada 300. Okey, kalau kita nak download, kita boleh klik pada download report cash flow. So kita download, klik kat desktop. Nampak kita punya CIMB ni dah masuk 300. So yang ni kita boleh print lah, kita boleh simpan untuk rujukan kita. Okey, kita tutup. Kemudian kita pergi kepada sales record lagi. Okey, kita nak buat jualan untuk kredit. Okey, kita buat jualan kredit. Okey, jualan hutang. Okey, total 350. Okey, katalah ada deposit dia bayar 50. Kalau tak ada deposit, dia taklah kosong. Okey, 50. 50 ni juga kita kena pilih bank receive. 50 ni kita terima macam mana ni? Okey, dibayar daripada tangan. Dibayar kat tangan, tunai lah, bayar tangan. 50. Okey, tak ada, masih lagi kosong, debtor ni kosong. Kita klik pada tambah kat sini, kita masukkan kita punya customer ataupun debtor. Okey, kita klik new record, masukkan
Zainal contohnya. Zainal yang membeli dengan kita secara hutang. Detail-detail yang lain ni boleh lah kalau nak masukkan. Okey, kalau ada, sebab ini adalah database kita ni. Okey, ini adalah database pelanggan. Okey, untuk kita follow up nanti dia semua akan keluar dalam list semua ni. Okey, kita boleh follow up balik kan. Kita boleh WhatsApp dia, tanya macam mana untuk repeat order. Database pelanggan ni banyak kegunaan dia. Kemudian kita klik untuk contoh ni, saya masukkan nama je lah. Okey, record has been saved. Kita dah ada satu record dekat sini. Kita klik close. Kemudian dekat sini kita pilih Zainal. Okey, salesperson. Kemudian kita klik save. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada deposit 50. Okey, dekat sini kita ada debtor, nama debtor dan juga total sale 350. So macam mana kita nak tengok hutang ni? Macam mana kita nak tengok hutang ni? Kita tutup, kita pergi pada debtor dan creditor record. Okay, so kita klik pada debtor dan creditor record. Nampak? Ni bahagian ada dua, debtor dan creditor. Okay. Kita tak masuk lagi bahagian debtor sebenarnya, tapi dia ada kaitan dengan kita punya jualan. Jadi saya tunjukkan secara ringkas saja. Okay. Kita tengok bagi bahagian debtor lah. Creditor ni adalah pemiutang. Okay, debtor. Okay, yang kita dah buat jualan tadi dah ada dekat sini. Nampak tu? Total debtor kita ni ada 300. Maksudnya dekat sini orang masih berhutang dengan kita 300. Dan kita boleh tahu siapa yang berhutang dengan kita. Yang tadi kita save nama dia Zainal. Zainal masih berhutang dengan kita 300. Kita boleh tengok dekat sini debt balance 300. Ini adalah total debt. Yang ini contoh kita tengok satu sahaja. Okey, contohnya ada lagi hutang-hutang lain. Okey, Zainal juga contohnya dekat sini ada lagi 200, yang ni ada 500 dan total semua hutang dia dekat sini adalah 2000 contoh. Okey, 2000. Debt balance ni apabila ada bayaran. Okey, ada bayaran. Bila Zainal dah bayar sikit-sikit, dah bayar 500 contohnya. Okey, dekat sini dia akan tunjukkan 1500 lah. Okey, sebab total debt ni 2000. Okey, dah bayar, Zainal dah bayar 500. Okey, jadi 2000 tolak 500 dekat sini akan habis 1500. Okey. So kat sini tak nampak sebab kita ada satu list sahaja. Okey, satu list sahaja. So total debt dengan debt balance ni samalah. Okey. So kita tutup, kita pergi pada sales record lagi. Okey, contoh kita nak buat bayaran. Okey, contohnya Zainal ni nak apa ni? Zainal ni nak bayar hutang. Okey, Zainal ni nak bayar hutang. Okey, macam mana Zainal nak bayar hutang? Kita klik je pada nama Zainal ni. Okey, kita klik pada Zainal ni. Kemudian kita klik pada edit. Nampak tu? Kita klik pada edit. Okey, edit dekat sini. Okey, edit dekat sini kita ada dua button. Satu update, satu save. Update adalah kita nak update current record ni. Data yang dah sedia ada ni kita nak edit dia, kita nak update dia. Mungkin kita ada tersalah rekod nama ke, tarikh ke, nombor reference dia kat sini ke. Okey. Untuk update. Jadi bila update dia akan update lah dekat sini. Okey. So untuk kita buat bayaran, kita pilih lah kat sini kita contohnya Zainal ni nak bayar penuh lah. Okey. So dekat sini 300 juga. Okey, dekat sini record type ni, yang ini kekal kita ambil trade debtor. Okey, penghutang dagangan. Okey, yang record type ni kita ambil payment receive. Bila kita klik payment receive dekat bank receive ni, dia akan appear dekat sini hutang ni. Form ni. Okey. Yang ini kita kena pilih lah nama sebab Zainal dah bayar 300, dia bayar tu melalui bank apa. Okey, ataupun melalui tunai. So katalah tunai, kita ambil tunai lah. Okey, kemudian jualan hutang, bayaran hutang. Okey. So bila dah siap kita klik je pada save. Nampak? Kita dah ada satu rekod baru iaitu payment receive. Okey, payment receive. Nampak? Kita punya debt balance ni dah jadi kosong. Alright, dah jadi kosong. Okey. So kita tutup yang ini, kita pergi pada sales record. Okey. So macam mana tadi dah bayar hutang tu, dekat sini kita nak update apa? Zainal dah bayar hutang tadi, yang kat sini nak kena buat apa ni? Okey, dekat sini tak ada buat apa-apa. Biarkan je macam ni. Okey, biarkan je macam ni. Sebab kita dah rekod pada penghutang tu. Okey, so dekat sini biar je macam ni. Kita tak perlu nak usik apa-apa dekat sini. Okey. So untuk yang ni kita boleh gunalah filter by month, Januari, Februari, nampak? March. Okey, so dia akan filter lah. Okey, by debtor pun ada. Kemudian kita nak tengok pada yang ni, kita refresh dulu. Nampak kita masuk bayaran hutang. Okey, betul. Dah masuk semua. Okey. Dah masuk. Ini kita punya bayaran tadi RM50. Okey, tambah dengan hutang tu pula. Okey, jadi 350 lah bayaran hutang tadi tu. Kemudian kita tengok pada kita punya accounting report ni. Okey, masih lagi okey. Masih lagi okey. Kemudian kita tengok pada kita punya trial balance.
Okey, ini kita punya trial balance ni. Okey, ada dekat sini. Nampak tu, ini kalau nak download boleh download dekat sini. Okey, kalau nak download boleh download dekat sini. Cash flow. Okey, cash flow kita punya duit ni dah masuk semua ni. Okey. Ada 50 sales, payment receive 300. Yang tadilah. Yang bayaran hutang tu payment receive. Okey, yang ni yang mula-mula tadi kita buat. Alright, bayaran jualan secara tunai. So, kita tutup. Kemudian kita tengok pada sales. Okay, kemudian kalau kita nak delete, select lah mana pada list dalam ni. Kemudian kita klik sahaja delete. Okay, contoh kita ambil yang cash ni. Kemudian kita delete dia. Okay, so dia akan delete lah. Yang dekat sini kita akan refresh balik. Nampak tu, dia akan jadi kosong. Okay, so dalam report-report kita ni semua dia akan jadi kosong balik lah. Kita nak yang tak ada dah. Nampak? Okay, dia akan link semua melalui rekod kita tu. Alright. Okey, kemudian dekat sini kita ada satu gambar disket ni. Okey, kalau kita klik ni bermakna dia untuk save setting save system ni lah. Okey, save system ni. Okey, dokumen save. Okey, untuk PDF kita akan save sebagai PDF record list ni. Okey, jualan ni. Contohnya macam ni. Ini adalah rekod jualan kita. Today sale, yesterday, total sale. Cuma yang ni ada satu je lah. Sebab kita punya list pun ada satu. Untuk print, dia akan terus print. Okay, yang ini adalah print. Kalau kita klik print, dia print yang ni terus. Mana tadi? Ini. Yang ni. Dia akan print terus yang ni. Okay, so kita tak save sebagai PDF lah. Kemudian kita pergi kepada dokumen dan juga stock form. Okay, untuk dokumen dan juga stock form ni, dokumen satu kita boleh buka bill. Okay, bill ni general lah. Okay, general. Dia tak semestinya kita nak buat tolak stok ataupun apa-apa bil. Dia macam buku bil lah. Kita boleh buka apa sahaja bil. Okay, melalui dokumen ni. Dan juga stock form. Kita juga boleh mengeluarkan stok. Maksudnya kita boleh buat jualan stok lah melalui dokumen ni. Okay, jadi dia ada dua fungsi. Satu dokumen. Maksudnya dokumen ni ada secara general. Kita boleh buka invoice. Kita boleh buka receipt, quotation. Okey, untuk apa-apa juga produk ataupun servis yang tak melibatkan stok, yang tak ada dalam inventory ni. Okey. Dan juga boleh juga kita buat untuk tolak stok. Dua-dua boleh. Kalau ada, sebab kita ada jenis perniagaan yang ada stok, okey, boleh guna untuk tolak stok. Ada juga jenis perniagaan yang buat servis. Okey, so dia tak perlukan stok. Jadi boleh dia rekod dia punya servis. Macam tu. Okey. So, kita klik pada, sama juga dia punya interface dia sama, kegunaan button dia pun sama dekat sini. Okey. Cuma dekat sini kita klik pada new record. Okey, ini adalah dia punya interface dia macam ni. Ini untuk kita buka bill dekat sini. Okey, so dekat sini bila kita tengok pada bill type, kita ada quotation, invoice, receipt, purchase order dan delivery order. Yang ini kita boleh pilih lah bill apa yang kita nak buat. Contohnya customer nak minta quotation, kita buka quotation. Okey. Contohnya kalau jualan tu secara hutang, kita buka invoice. Okey. Kalau customer buat pembelian secara tunai, kita buka receipt. Macam tu. Okey. Purchase order, delivery order, semua ada dekat sini. Untuk nombor, bila kita tekan, nampak? Untuk nombor ni, macam yang saya ceritakan sebelum ni. Okey, untuk dokumen nombor ni kita boleh tengok pada setting. Okey, setting. Nanti ada pula tanya nak ubah mana nombor ni, sebab dekat sini tak boleh klik. Untuk ubah dokumen nombor ni, okey, kita pergi pada setting. Kita nak pada invoice setting kita ni, nombor ni. Ubah je nombor dekat sini. Okey, so once bila kita dah ubah, jangan usik. Okey, jangan usik. Contohnya untuk mula-mula sahaja, bila kita first time buka, edit lah, ubahlah nombor nak bermula dengan apa. Nombor 1 sahaja ke, 3 sahaja ke. Okey, jangan letak huruf, nombor sahaja. Okey, sebab nombor ni dia auto generate. Okey, lepas contohnya dekat sini, kita buka receipt. Okey, bila kita buka receipt, nombor ni akan jadi 1002. Bila kita buka receipt lagi, nombor ni akan jadi 1003. Dia akan auto generate dekat sini nombor ya. Dan nombor-nombor ni dia akan auto update lah. Okey, dia akan ikut pada nombor yang terbaru, terkini. Nampak tu. So bila kita save dekat sini, bila kita buka balik invoice baru, dia akan jadi 1002. Bila kita buka invoice baru lagi, dia akan jadi 1003. Okey. So kalau kita ubah dekat sini, dia akan ikut dekat setting dekat sini lah.
Contohnya dah sampai 1015, kemudian kita tukar jadi 1001, maka dia bermula balik dengan 1001. Okey, sebab tu saya cakap bila kita dah setup yang ini, so biarkan dia macam ni, melainkan kita tahu apa yang kita buat. Okey, so kita pergi pada share record. Yang ni saya dah terangkan dalam setting new record. Okey, dekat sini contohnya kita ambil receipt lah, katakan jualan secara cash. Okey, Februari, salesperson, nama. Yang ini boleh buat pilihan untuk bill tu dan juga ship tu. Kita boleh buat pilihan sama ada kita nak tulis ataupun kita nak pilih. Kalau kita nama customer tu tak ada dalam ni, kita boleh tulis Harun, tak ada masalah. Okey, kalau kita dah ada nama database tu, nama customer kita tu sentiasa beli dengan kita. Kita dah rekod nama dia dalam database. Okey, so kita pilih je lah nama dia Zainal kat sini. Untuk yang ni kita save nama Zainal saja. Dia punya information tadi tak ada. Okey, so kosong lah dekat sini. Boleh masukkan. Okey, database boleh klik kat sini, boleh update macam biasa, boleh record new dekat sini. Okey, so kita klik copy shape tu. Okey, kalau ada untuk shape tu. Okey, untuk shape tu, kejap lagi kita tengok untuk shape tu ni. Okey, sebab kita tak nampak lagi. So kita untuk produk, dekat sini kita ada dua jenis produk. Macam yang saya beritahu tadi, kita boleh buat penolakan produk ataupun kita boleh buat secara general. Okey, untuk kita type je. Kalau kita nak pilih produk, kita type dekat sini. Nampak tu, dia terus keluar dekat sini dan dia akan reflect pada kita punya inventory. Okey, kalau kita tak ada produk, kita nak buka general je. Contohnya dekat sini kita tulis satu. Yang description ni kita tulislah jualan produk. Contohnya. Dan benda ni tak ada pun dalam inventory. Ada ataupun tak ada, tak ada masalah. Kita boleh buka bill macam biasa. Quantity 1, price 22, add. Okey, ada diskaun, masukkan diskaun, shipping, tax, deposit. Harga 22, kita masukkan 22. Since kita punya bill type ni receipt, kita buat jualan secara tunai lah. Kemudian bank receive, Maybank. Okey, debtor pun kita tak boleh nak select. Okey, sebabkan jualan ni adalah secara tunai. 22 sama dengan 22. Kalau kat sini 12, baru kita boleh pilih. Okey, kemudian bila dah siap, kita klik pada, kalau kat sini kita ada dua button, PDF only ataupun save record. PDF only dia akan save sebagai PDF saja dan dia tak record kita punya data-data ni dalam sistem. Kalau untuk save record, kita save data kita ni dalam sistem. Okey, so kita klik pada save record. Nak save sebagai PDF? Yes, kita save sebagai PDF. Kita klik kat desktop. Okey, inilah kita punya receipt. So macam ni lah rupa dia. Okey, yang berkaitan dengan ship tu tadi tu, yang saya beritahu ship tu. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada ship tu. Ada certain pengguna, okey, kalau yang tak nak ship tu ni, tak nak, dia nak bill tu je. Bill tu memang wajib adalah. Okey, untuk receipt ni. Okey, untuk ship tu ni kita tak nak. Okey, macam mana kita nak buat? Ada juga diterangkan dalam video sebelum ni, setting. Okey, untuk setting. Saya memang balik. Okey, kita pergi pada setting. Okey, kita pergi pada invoice. Dekat sini kita ada display ship tu. Okey, so kita untick dia. Okey, so kita tutup. Kemudian kita pergi pada sales record. Kita pergi pada dokumen. Okey, kita tengok pada edit. Okey, kita buat rekod baru. Okey, kita buat rekod baru, kita buat invoice terus. Kita buat invoice. Okey, kemudian kita pilih sales person. Okey, nama, copy. Okey, walaupun macam tu kita copy aja. Kalau tak nak pun tak apa. Yang ni untuk saya tunjukkan sahaja. Okey, 2. Okey, kita buat jualan secara produk lah. Tadi kita dah buat secara general. Yang ni saya dah ada rekod produk dalam inventory. Okey, so saya pilih produk dekat sini. Quantity 1. Saya ada 2 produk dalam inventory. Okey, spray cermin 1. Okey. So harga total 88.9. Saya masukkan 88.9. Oh, sorry, yang ini invoice. So by deposit sahaja. Okey, ataupun kosong lah kalau tak ada deposit. Kosong pun boleh lah. Okey, kemudian dekat sini nampak bila kita buat kosong, bank receive tak boleh gunalah sebab dah tak ada bayaran. Nak pilih nama bank apa kan? Cara bayaran, cara duit diterima tu tak perlulah lagi. Okey, untuk debtor kita pilih nama Zainal sebab satu je ada, Zainal je. Kemudian kita pilih save record. Save. Desktop. Okey, kita punya ship tu ni dah tak ada. Okey, walaupun kita dah isi juga ship tu tadi tu.
Okey, tapi disebabkan kita dah set dekat setting tadi, itu tak antik, kita tak nak, jadi maka invoice kita tu ship tu kita tu tak adalah. Okey. So dekat sini kita punya rekod ni dah masuk. Okey, so kita check pada hutang. Okey, kita check pada hutang. Zainal. Okey, debtor Zainal. Okey, kita tengok pada debtor. Okey, ada debtor baru kat sini. Credit sale, nampak tu. 88.9. Debt balance 88.9. Kita akan sentiasa tahu kita punya hutang tu berapa. Kita hutang berapa. Tak adalah kita tak ingat tadi minggu lepas siapa berhutang, berapa dia hutang. Kan bulan lepas siapa yang berhutang, lupalah. Orang yang berhutang tu memang dia akan lupa terus. Kita ni yang sepatutnya kena ingat hutang, siapa yang berhutang dengan kita ni. So kita punya record debtor ni dah masuk. Alright, so dekat sales record pun sama. Kalau kita nak edit, okay, edit, kita ambil edit yang kita ambil edit yang hutang tadi, yang hutang. Okay, kita klik edit. Okay, contohnya katakan, lupa, sepatutnya dia dah bayar penuh. Okay, terlupa. Contohnya sebab ada staff yang berbeza, dia beritahu balik yang tu dah bayar penuh, Zainal ni dah bayar penuh. Okey, kita pula tersalah buka jualan tu secara hutang. Okey, so kita update lah balik. Kita klik lah bank receive tunai contohnya. Zainal ni bayar tunai tadi, dia datang kedai. Okey, so kita update balik. Kemudian kita klik pada update. So debtor ni tak boleh gunalah. Yang ni kita ambil lah receipt. Okey, kita klik update, confirm to change this record. Yes. You want to save as PDF? Okay, kita tak nak lah. Okay, kita klik no. Kemudian record has been update. Okay, so kita tengok balik, edit. Okay, kita punya deposit ni dah ada. Bermaksud kita punya bayaran tu secara tunai lah. Okay, bukan lagi secara hutang. Okay, so kita nak tengok pada debtor. Okay, kita tengok pada debtor. Right, kita klik pada debtor. Okay, kita punya debtor ni dah tak ada. Right, so dia dah remove daripada list ni. Okay, so dia automatic terus. So jadi balance lah kita punya account tu, kita punya record tu. Tidak lagi bila kita dah update dekat sini. Okay, mana tadi? Kita update dekat sini. Okay, kita dah ubah dekat sini. Jadi cash yang awalnya tadi hutang. Okay, dan ada record. So bila kita update jadi cash, maka dekat sini pun ditukar sekali. Okey, kalau kita tak update sekali dekat sini, bermakna kita punya account tu dah tak balance. Okey, tak betul. Rekod tak betul lah maksudnya. Okey, so dekat sini dia akan buang terus. Kalau kata kita update lagi. Okey, ini kita buat contoh je lah. Kita update lagi. Di sini kosong ataupun 10. Okey, Zainal. Okey, so bermaksud dekat hutang nanti akan jadi 78.9 sen lah. Okay, kita klik update. Update. No. Okay, so kita tengok dekat kita punya. Okay, dah masuk kita punya debtor dekat sini. Nampak? 78.9 dekat sini. Betul lah. Pengiraan kita tu betul lah. Okay. Okay, so kemudian bila kita nak save, yang ini adalah save untuk setting. Okay, save untuk sistem lah. Bila kita klik, dia akan save sistem. Okay, kemudian yang ini adalah untuk kita save data ni. Data ni, contoh kita save dekat sini. List ni lah, list dokumen ni kita save. Okay, ini adalah record yang kita save. Okay. Kemudian untuk print, dia berbeza dengan sale. Yang print ni dia print terus yang list ni. Okay. Tapi untuk print pada dokumen ni, bila kita klik print, dia tak print list ni, tapi dia akan print receipt tu. Dia akan print receipt terus. Okay, in case kita nak retrieve balik, kita nak print balik ataupun customer nak minta balik, so kita klik je print kat sini. So dia tak payah nak save sebagai PDF dulu baru print. So kita select je pada data yang kita nak tu, kemudian kita klik print. Nanti dia akan print terus lah receipt tu. Macam tu. Okay, so yang lain nanti kita boleh delete. Kalau tak perlu kita boleh delete. Dan juga new record.
Itu sahaja untuk rekod jualan. Okey, so kita akan jumpa dalam tutorial seterusnya.